Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali ke channel Abang. Hari ini Abang nak bercerita tentang filem, iaitu 5 filem yang paling kontroversi dalam dunia. Yang kontroversinya bukan pembuatan filem tu pelik ataupun ada adegan-adegan yang menakutkan, tapi 5 filem ini sangat-sangat dilarang ditayangkan dalam beberapa negara. Jadi kalau korang nak tahu cerita pada mula sampai habis tonton video Abang, Abang akan ceritakan. Filem yang pertama dikeluarkan pada tahun 2005 iaitu tajuknya adalah Hostel. Ia berceritakan tentang sekumpulan remaja yang bercuti dekat Slovakia. Tengah seronok-seronok dia orang cuti, lepas tu dia orang kena culik dengan orang-orang tempatan. Lepas tu dia orang diseksa, dipukul, didera dan dibuat macam-macam lah dengan sekumpulan budak-budak yang pergi bercuti ni. Yang buat ni bukan orang lain tapi orang tempatan. Dia punya dahsyat filem ni, korang nak tahu, dia antara filem yang paling ngeri, yang paling banyak darah, yang paling banyak kena pukul yang pernah dihasilkan di dunia. Dengan bajet 5 juta, filem ni dapat mengumpul keuntungan sebanyak 82 juta. Dan filem ni jadi kontroversi sebab menggambarkan orang Slovakia adalah orang-orang kasar yang suka bunuh orang. Sebab itu filem ni tidak boleh ditayangkan di Slovakia sebab orang-orang Slovakia rasa tersinggung dengan pembuatan filem ni. Dalam filem ni juga digambarkan negara Slovakia ni ramai sangat pelacur, orang miskin, orang-orang terinaya, yang sebenarnya orang Slovakia cakap itu bukanlah gambaran sebenar negara Slovakia. Pemerintah Slovakia pada waktu itu berpendapat filem ini telah memberikan gambaran buruk kepada negara Slovakia yang menyebabkan industri pelancongan dekat Slovakia makin teruk selepas penayangan filem ni. Pengarah filem ni iaitu Eli Ross menyatakan sebenarnya dia pilih Slovakia ada sebabnya. Dia bukanlah untuk memburuk-burukkan negara Slovakia, tapi ia sebagai sindiran kepada rakyat Amerika Syarikat. Korang nak tahu, rakyat Amerika Syarikat ni kebanyakannya dianggap Amerika Syarikat lah adalah satu negara yang sangat-sangat bagus, sangat-sangat maju dan sangat-sangat semualah dalam segala aspek. Jadi orang-orang Amerika Syarikat kebanyakannya tak tahu sebenarnya di luar Amerika Syarikat ada banyak negara-negara yang maju, yang bagus, yang cantik, yang hebat dari serba-serbi. Jadi si pengarah filem ni dia ambil negara Slovakia dengan anggapan kalau ditipu orang rakyat Amerika akan percaya je. Padahal negara Slovakia tak adalah macam tu. Cantik kot negara Slovakia. Cerita yang kedua yang sangat-sangat kontroversi ditayangkan pada tahun 2006 yang bertajuk 300. Filem ini mengisahkan perlawanan pertempuran antara tentera-tentera Spartan dan juga tentera-tentera Parsi. Dan diambil daripada kisah benar yang berlaku pada tahun 480 sebelum Masihi. Filem ini diarahkan oleh seorang pengarah terkenal yang bernama Zack Snyder, dan selepas diarahkan filem ini, dia pun diberi kontrak untuk mengarahkan beberapa lagi filem lain iaitu filem Man of Steel iaitu cerita Superman pada tahun 2013, dan pada tahun 2017 dia diminta untuk mengarahkan satu filem Justice League. Filem ni bajet dia lebih kurang 60 juta ada macam tu, tapi dia punya keuntungan sampai 400 juta lebih. Filem ini diharamkan untuk ditayangkan dekat negara Iran sebab kita semua tahu orang-orang Parsi adalah orang-orang Iran, dan dalam filem ini digambarkan orang-orang Iran adalah orang-orang kasar yang jahat. Jadi mengikut pandangan banyak ahli-ahli sejarah, sebenarnya pertempuran antara orang-orang Parsi iaitu orang-orang Iran dengan tentera-tentera Spartan yang ada dalam filem 300 ni sangat-sangat tidak benar. Walaupun dia cakap filem ini diambil daripada kisah benar, tapi telah diubah banyak cerita. Dan yang paling teruk sekali dalam filem 300 ni, banyak tokoh-tokoh utama ditampilkan dalam filem ini, iaitu tokoh-tokoh orang-orang Parsi, tokoh-tokoh Iran. Tapi dalam filem ini digambarkan tokoh-tokoh Iran tu adalah tokoh-tokoh yang jahat dan patut dibunuh. Memang patut kena ban daripada negara Iran. Filem seterusnya adalah filem yang bernama Borat yang ditayangkan pada tahun 2020. Filem ini mengisahkan seorang lelaki Kazakhstan yang melancong ataupun berjalan mengembara daripada Kazakhstan ke Amerika Syarikat. Dan sepanjang perjalanan tu dia belajar tentang budaya, tentang bagaimana keadaan setempat dan banyak ilmu daripada filem ni. Tapi cara filem ni disampaikan sangat-sangat pelik. Watak utama dalam filem ni yang memang bernama Borat iaitu seorang lelaki yang berambut keriting, di mana dia ni banyak melakukan
lawak jenaka sepanjang perjalanannya. Tapi kebanyakan lawak jenaka dia memang menyentuh isu-isu sensitif dan juga kadang-kadang ada terbunyi sedikit resis dan banyak golongan-golongan yang terasa hati dengan lawak-lawak yang disampaikan oleh Borat. Dalam filem ini juga ditunjukkan negara Kazakhstan adalah satu negara yang mundur dan banyak berlaku kepincangan dalam negara tu. Sebab itu filem Borat ni tak dapat ditayangkan dekat Kazakhstan. Dan dalam banyak-banyak lawak, ada satu lawak yang paling terkesan dalam filem ni, iaitu Borat ada mengatakan perempuan sedikit bodoh berbanding lelaki sebab ukur lilit otak perempuan lebih kecil daripada lelaki. Jadi bila orang dengar lawak macam ni, memang nak kena naas lah jawabnya. Dan dalam filem ini juga ada diketengahkan tentang budaya orang-orang Rusia. Jadi filem Borat ni ada mengkritik tentang Kazakhstan, ada mengkritik tentang Amerika Syarikat dan juga ada mengkritik tentang Rusia. Jadi Rusia dengan Kazakhstan memang ban filem ni, tak boleh tayang kat negara diorang. Filem yang seterusnya adalah filem antara yang paling famous dekat dunia, iaitu Wonder Woman yang ditayangkan pada tahun 2017. Filem ni dapat kontroversi sebab dia ada kaitan dengan Israel. Kita semua tahu kalau apa-apa yang berkaitan dengan Israel dari segi filem ke pelakon ke apa-apalah yang berkaitan dengan Israel, kebanyakan negara Islam memang tak suka. Negara pertama yang melarang penayangan filem Wonder Woman adalah negara Lebanon. Sebab negara Lebanon ni sebelah dengan negara Israel. Lepas tu pula dalam cerita Wonder Woman ni, watak utama iaitu Gal Gadot tu sebenarnya adalah warga negara Israel. Jadi orang Lebanon memang tak suka pelakon ke apa ke yang ada kaitan dengan Israel, memang dia orang ban. Dari segi jalan cerita Wonder Woman ni ceritanya okey je, kisah seorang perempuan yang kuat. Lepas tu dia cuba tolong dengan kekuatan dia cuba menolong ramai orang. Tapi disebabkan pelakon tu memang bukan pelakon yang digemari oleh rakyat Lebanon, jadi orang Lebanon ban filem ni. Ditambah pula hubungan Lebanon dengan negara Israel memang tak ngam sejak dulu. Jadi disebabkan itu Wonder Woman tidak boleh ditayangkan ataupun tidak ditayangkan di negara Lebanon. Pada tahun 2014 ada satu filem iaitu bertajuk The Interview. Filem ni memang waktu ditayangkan memang kontroversi satu dunia kecoh. Korang nak tahu sebab apa filem ni kecoh? Sebab filem ni mengisahkan dua orang wartawan yang pergi ke Korea Utara dan pergi interview dengan Presiden Korea Utara, iaitu Presiden Kim Jong-un. Dalam filem ini, dua wartawan ni sempat menginterview Kim Jong-un dan dalam filem ni digambarkan Kim Jong-un tu perangai macam budak-budak. Cepat marah, cepat sedih, cepat terasa. Lepas tu agak bodoh-bodoh halang sikit. Dan dalam filem ini, di akhir filem ini, ditunjukkan akhirnya Kim Jong-un mati dalam letupan kapal terbang. Letupan helikopter. Waktu filem ni nak ditayangkan, korang nak tahu, hacker-hacker daripada Korea Utara cuba masuk ke dalam sistem komputer Sony Picture. Sony Picture adalah company yang bertanggungjawab menayangkan atau menerbitkan filem ni. Jadi hacker-hacker daripada Korea Utara ni serang Sony Picture. Habis sistem semua dikacaunya. Dia sempat lagi ugut supaya Sony Picture jangan tayang filem ni sebab memalukan presiden diorang. Korang nak tahu, hacker-hacker ni punyalah hebat. Habis sistem Sony Picture dikacaunya. Email tak boleh hantar, filem database semua hilang. Lepas tu nak komunikasi antara company pun dah tak boleh. Memang sistem komputer Sony Picture memang dihancurkan oleh hackers-hackers daripada Korea Utara ni disebabkan filem The Interview tu. Kesan daripada peristiwa ni, Sony Picture sebenarnya tak nak tayangkan filem ni. Tapi Sony Picture ni kan ada dekat Amerika Syarikat kan. Amerika Syarikat memang tak ngam langsung dengan Korea Utara. Amerika Syarikat hentam Sony Picture. Apa-apa pun dia kena tayangkan filem The Interview ni bagi rakyat Amerika semua tengok. Walaupun dapat kecaman daripada Korea Utara, tapi atas sokongan negara Amerika Syarikat, Sony Picture pun menayangkan filem ni. Serius, abang tak pernah tengok cerita The Interview dan lepas abang baca ni, abang rasa macam nak tengok pula macam manalah karakter Kim Jong-un tu dibuat keanak-anakan, kebodoh-bodohan. Dah lah Korea Utara sekarang dengan Malaysia memang tak ngam langsung. Lepas tu dia siap ugut-ugut lagi kan. Terima kasih sebab tonton video abang daripada mula sampai habis. Sebenarnya ini adalah sedikit maklumat tambahan untuk kita semua dan abang harap kita akan berjumpa dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.